20 hari bulan 1962, Datuk Raya Erom dilahirkan di Kampung Selupoh, Tuaran, Sabah. Membesar dan menerima pendidikan awal di Pogun Lawit Selupoh, beliau melanjutkan pelajaran ke Maktab Sabah dan Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Gaya hidup sederhana dan juga berkat hubungan rapat bersama keluarga, rakan-rakan dan kampung halamannya jelas telah memberikan kesan baik kepada perwatakan Datuk Raya. Serba sedikit mengenai dengan Datuk Haji Raya Erom ini. Kami dalam keluarga adik-beradik sampai 8 orang. Datuk Haji adalah anak yang keenam dan hidup dalam harmoni keluarga di kampung dalam keadaan yang serba kekurangan. Tapi walau macam mana pun kami tidak berputus asa untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang keluarga petani di kampung. Sedikit masa dulu, masa di sekolah peringkat rendah, terus sampai menengah, dia sebenarnya aktif bagian seni. Timbul bakat Datuk Haji ini ialah selepas dia berpindah daripada sekolah menengah daripada SMK Badin, berpindah ke SMK Beaufort, St. John Beaufort, dalam tingkatan 3 tak silap saya. Di sanalah barangkali puncak timbul minat Datuk Haji ini aktif dalam bidang-bidang seni. Selepas peringkat menengah, Datuk Haji ini telah melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia, dan di sanalah bila Datuk Haji balik daripada belajar, maka timbul minat Datuk Haji ini untuk berkecimpung dalam bidang kebajikan. Mungkin ramai yang cuba mengenali Datuk Raya sebagai isteri kepada Adun YB Usukan, Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said Keruak. Saya menjadi saksi dan saya tahu beliau, Datuk Hajah Raya Erom, dengan setia dan baiknya mendampingi sang suami Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said ketika Datuk Dr. Muhammad Saleh Tun Said menjawat jawatan tertinggi di negeri Sabah sebagai Ketua Menteri, dan juga dengan baiknya dan dengan setianya Datuk Hajah ini mendampingi sang suami walaupun tidak ada jawatan. Dengan demikian, beliau telah mengamalkan sebuah hadis yang Rasulullah sebutkan, wanita adalah tiang negara. Al-mar'atu imadul bilad. Dan pengenalan saya dengan dia cukup baik. Dia selain daripada seorang isteri yang membantu kerja-kerja yang berhormat Datuk pada masa itu, dia juga memang selalu bercerita, ada peluang bercerita tentang hal-hal kebajikan. Dan Datuk mengatakan peluang itu sudah ada. Kita di dalam bidang politik sudah nampak, tapi di dalam bidang lain ini kita perlu fikir bersama. Itulah kata-kata awal daripada yang berbagi Datuk, bahwa melihat hal-hal kebajikan ini sama penting, sama libur, sama perjuangannya untuk anak bangsa kita. Sebab ramai dalam kalangan penduduk kita golongan yang tertentu yang memerlukan bantuan, memerlukan pembelaan, memerlukan sumbangan, dan Datuk melihat ini sama penting dengan perjuangan politik. Maka saya teruja dengan pandangan Datuk itu dan saya mengikutinya. Dan saya tahu bahawa Datuk Haji Raya ini, dia mempunyai niat yang ikhlas dalam hatinya. Melihat ini juga sudut yang sangat penting untuk dibangun, untuk dibela, untuk diketengahkan sebagai satu perjuangan yang sangat penting untuk masa depan anak-anak yang memerlukan bantuan ini. Tetapi untuk tempoh lebih kurang 25 tahun, Datuk Raya sudah lama berbakti kepada masyarakat Sabah dengan usahanya membangun Yayasan Kebajikan Suria, Yayasan Satu Suria, Pusat Seni Suria dan juga Sekolah Agama Suria. Memang benar kata pepatah terkenal mengatakan, di belakang setiap pemimpin hebat, pasti ada wanita yang lebih hebat.
Datuk Raya mula berbakti secara rasmi dengan penubuhan Yayasan Kebajikan Suria pada 14 Mei 1996. Saya ingat Datuk Haja ini apabila memulakan bahagian kebajikan ini, kalau tidak silap saya, Datuk Haja menubuhkan Kebajikan Suria ini atas nasihat daripada mentua Datuk Haja, iaitu arwah Tun Said, untuk menubuhkan satu kebajikan khas untuk anak-anak yatim. Saya nampak itulah asasnya. Itulah asasnya sebab apabila pada mulanya Datuk menggambarkan idea ini kepada kami dan disitulah tercetusnya idea ini saya rasa untuk membentuk Yayasan Kebajikan Suria. Dan saya melihat pembentukan secara resminya walaupun 96, tetapi hakikatnya penceritaan itu sudah pun bermula. Sejak tahun 1994 ada sudah idea itu. Dan idea ini diikuti satu demi satu sehingga menjadi satu realiti. Terbentuknya Yayasan Kebajikan Suria pada tahun 1996. Tapi pembentukan awalnya itu sudah bermula sejak 1994 lagi. 14 September 1996. Yang diasaskan sendiri oleh Datuk Raya Erom. Tujuan penubuhan ini adalah untuk membantu anak-anak kebajikan dan juga anak-anak yang kurang bernasib baik. Masa berlalu pantas dan usaha bakti Datuk Raya diteruskan di daerah kelahirannya. Pada tahun 2001, Rumah Anak Yatim YKS berpindah ke Kompleks Bangunan Yayasan Kebajikan Suria yang terletak di Kampung Panjut, Berungis, Tuaran. Alhamdulillah juga kerana Allah memberi rezeki kepada beliau mempunyai tanah di Tuaran, di Kampung Panjut, dan dijadikan tanah beliau di Kampung Panjut itu untuk mendirikan rumah-rumah anak yatim. Tuhan memberikan kita rezeki untuk dikongsi bersama. Prinsip hidup ini telah mendorong Datuk Raya untuk terus beramal dengan membantu pelbagai badan kebajikan dan orang lain yang memerlukan. Saya sendiri mengakui hakikatnya ramai orang boleh menderma. Ramai orang mampu menderma dengan sejumlah wang sedikit atau dengan sejumlah wang yang banyak. Tetapi yang mengurus derma ini tidak ramai. Tidak ramai. Tetapi yang sanggup terjun di bidang ini, menerima cabaran ini adalah Datuk Haji Raya sendiri. Sebab kalau orang menderma, selaku pengamanah, macam mana nak melaksanakan amanah derma ini secara baik, secara telus, secara betul? Dia kena perlukan adanya organisasi, adanya bangunan, adanya kalau macam di Yayasan Kebajikan Suria, adanya anak-anak kebajikan. Bila adanya ini, ada pengurusnya, ada kaki tangannya. Di samping itu makan minumnya kena jaga, bangunannya, kerana pekerjanya. Semua ini terhimpun dalam satu organisasi Yayasan Kebajikan Suria itu. Dan orang yang sanggup hanya satu aja. Pada tahun 2008, Datuk Raya Erom terpilih untuk dimasyurkan dalam senarai 48 Heroes of Philanthropy oleh majalah unggul antarabangsa Forbes Asia. Dalam edisi itu, hanya 4 orang individu dari Malaysia dinobatkan penghormatan tersebut dan Datuk Raya Erom merupakan satu-satunya wanita Malaysia yang diberikan pengiktirafan yang berprestij ini. As I say, the first people have interviewed me twice, one from Singapore and the other from Los Angeles, USA. And they asked me a lot of questions about her contribution. And they reckon that he has contributed a lot to the society, especially to the poor in Sabah. So she is like equivalent to the other 3 well-known philanthropies. I remember that one of them is Tan Sri Jeffrey Ye. If I'm not mistaken, the Sunway Lagoon Group. And the other is Tun Ahmad Shah, our ex-TYT. And there is one other person.
Sudah tentu ini merupakan pengiktirafan yang unggul buat Datuk Raya Erom berkat hasil usaha, kerja dan sumbangan beliau dalam kerja kemasyarakatan Sabah selama lebih 20 tahun lamanya. Datuk ini, saya kadang-kadang terfikir, Datuk mencari dana untuk Yayasan Kebajikan Suria, untuk Sekolah Agama Suria. Tapi satu peringkat lagi Datuk juga menyumbang. Kalau kita tengok sumbangannya walaupun tidak diwar-warkan, walaupun tidak orang kata sekarang tidak didendangkan, tetapi hakikat sumbangan ini berterusan Datuk. Kadang sumbang di masjid, jumpa kepada anak-anak yatim, kadang-kadang Datuk bawa kami di rumah-rumah kebajikan yang ada di sebelah Kundasang, sebelah Ranau, anak-anak orang Kristian di sana kita pun bantu sama juga. Dan ini makna perasaan membantu sudah berterusan. Kadang Datuk pergi ke Kota Belud, memberi ibu-ibu yang memerlukan keperluan bagi. Di samping itu Datuk memberikan ilmu memasak, ilmu tentang mengurus diri, memberikan ceramah untuk pembangunan insan ibu-ibu dan keperluan. Jadi sumbangan ini berterusan. Bila pengalaman saya dengan dia melalui YKS, saya dapati banyak program-program yang dia buat, charity visit, hospital, and even medical camp in the kampung-kampung rural area. And saya nampak dia punya passion is for children, especially dari segi membantu golongan yang terabai lah, especially young children, make sure they have education. I think that's why in the end today maybe kita ada itu sekolah agama, maybe that's fulfill one of the dream lah, supaya ini kita tahu pendidikan ini penting untuk setiap kita orang. Tanpa pendidikan, tanpa pengalaman ataupun knowledge, we don't have knowledge, then it's difficult to excel in life lah. Daripada kecil-kecil sampai yang besarnya, Datuk memang menyumbang di luar. Dia terima sumbangan, tapi dia tidak tutup pintu. So dia kata kami itu maka pendidikan patutnya kami terima, tapi kalau ada memikirkan orang lain perlu, Datuk pun akan sumbang sama. Malah kalau saya tidak dapat sebut namanya di sini, ada juga sekolah-sekolah agama yang memerlukan bantuan datang menjumpa Datuk untuk minta sumbangan kerana bayaran tidak dapat menampung kos pengurusan. Ada, tapi saya minta maaf lah saya tidak boleh sebut, tapi ada. Datuk bantu, alhamdulillah. Jadi maknanya perkongsian hasil kebajikan itu bukan hanya untuk Yayasan Kebajikan Suria, bukan hanya untuk sekolah agama Suria, tapi kalau ada keperluan di pihak lain, Datuk pun sumbang juga. Saya pengalaman saya sendiri, Datuk juga menyumbang kepada sekolah-sekolah agama yang lain yang memerlukan bantuan. Jadi ini saya rasa sangat besar maknanya, dan kita pun teruja. Dan maknanya Datuk ini sifatnya bukan sekadar menerima, memerlukan orang lain menyumbang, tapi dia sendiri juga ingin menyumbang walaupun tidak banyak, tetapi berterusan kepada pihak-pihak yang lain. Even saya ingat yang musim buat hospital visit, dia bukan setakat untuk buat camera opportunity. Banyak, kalau bukan bilang apalah, tapi kebanyakan kalau cerita visit kan suka gambar-gambar. Kalau beliau ni dia tidak, dia bukan bilang mau bergambar, dia lebih betul-betul spend time with the children. Kalau pergi hospital, spend time understand apa masalah mereka. Ibu bapa yang jaga anak-anak yang sakit di sana di hospital pun dia luangkan masa di mana dia boleh bantu, dia bantu dengan ikhlas lah. Saya nampak juga dari beliau, dia ni bila bantu, dia betul-betul bantu, with no expectation of anything in return. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membuat kebaikan. Kualiti seseorang yang bersyukur boleh dilihat dari kemampuannya menjaga lidahnya. Bagi Datuk Raya Erom, beliau berpegang utuh kepada rukun-rukun Islam, sering beramal, sering berbakti, sering menyebar ilmu agama dan membimbing orang ke arah kebaikan. Bukan sahaja di kalangan ahli keluarganya, tetapi dengan rakan-rakan dan masyarakat sekelilingnya. Saya pernah mengajar beberapa orang kenamaan yang ternyata dibawa oleh Datuk Hajah untuk belajar. Sehingga orang-orang ini dari mulai asas membaca Al-Quran sampai boleh membaca Al-Quran. Kalau boleh saya sebutkan, antara lain Datuk Nur Cahya, yang kedua Datuk Liza,
istri daripada Datuk Ismail Awang Besar, kemudian juga Anizah Theo. Datin Raya is good. And also, dia motivation saya, dia bimbing saya about agama. So, I'm happy that I knew Datin Raya. And also, dia ajar saya yang saya jaga sampai sekarang kan about the solat subuh and we have to sedekah subuh. Itu until now 5 years already aku kenal dia kan. So I continue. Actually, because Datin Raya bimbing saya about agama because I'm mualaf. So I think that I kenal Datuk Raya. Dia suka motivasi, dia suka yang agama. Dan satu hari dia cakap dengan saya, Rosna, bolehkah pakai tudung? Saya cuba tapi masa tu saya belum. Bila dia call saya, dia cakap, saya tidak dengar apa yang Datuk cakap. Dia naik office, Rosna, patutlah kau tidak dengar. Kalau bapaknya kau pakai tudung. Iya. Terus dia cakap, okey, Rosna, ini saya bagi hadiah untuk kau. Terus dia ambil pin, selitkan tudung kakak. Dialah yang banyak membantu kakak dari awal sampai ke akhir. Yang menarik, setiap pekerjanya, mulai dari pembantu rumah tangga, driver, sampai dengan security guard, wajib mengaji Al-Quran. Bahkan secara bergurau disebutkan kalau mau naik gaji, tesnya baca Quran. Kalau baca Quran baik, naik gaji. Kalau tidak, tidak. Datuk Raya Erom mengambil berat didikan agama. Beliau bukan sahaja menanamkan kepentingan agama dalam keluarganya sendiri, tetapi juga dalam aktiviti kebajikannya bersama YKS. Oleh itu, beliau mengilhamkan penubuhan sekolah agama Suria untuk sebagai satu cara menerapkan pendidikan agama bagi mempersiapkan generasi muda Sabah yang mempunyai sahsiah cemerlang dan bersedia untuk dunia dan akhirat. Untuk menceritakan tentang ini, saya lebih melihat kepada jiwa seorang pejuang. Yang mana kita kenal orang-orang yang menumbuhkan sekolah agama ini adalah orang-orang yang berjiwa pejuang. Bagaimana mereka untuk meneruskan legasi pendidikan Islam itu berjalan dengan lebih tersusun dan teratur. Jadi Datuk Raya mewakafkan tanahnya untuk dijadikan pusat pendidikan Islam dengan lebih sistematik. Maka kita melihat di situ Datuk Raya ini bukan dia mempunyai pandangan yang jauh tentang kemajuan pendidikan Islam terhadap anak-anak yang kemungkinan ada yang tercicir dalam bidang pendidikan ini. Itu yang saya kenal dengan bagaimana tertubuhnya sekolah agama Suria ini dengan jiwa seorang pejuang yang bernama Datuk Raya. Setakat tempoh saya yang singkat di sini, saya dapat merasakan yang pertama Datuk ni sangat memberi kerjasama dan sangat cepat memberi maklum belas sekiranya kita kita sekiranya kita inginkan sesuatu daripada Datuk, kita tidak menghadapi sebarang masalah. Proses yang berlaku tu cepat, berjalan lancar dan maklum belas daripada Datuk tu sangat bagus. Dan yang kedua, Datuk memang sangat mementingkan pendidikan anak-anak di sekolah ini. Dan sekiranya kita ingin melaksanakan sesuatu untuk anak-anak, Datuk tidak masalah untuk memberikan apa yang beliau ada demi kepentingan anak-anak. Dan pada diri kami guru-guru sendiri, sememangnya Datuk sentiasa mengambil berat dan perhatian tanpa memikirkan sesiapa. Dan beliau juga memberi perhatian, bimbingan serta dorongan, sama ada dalam bentuk apa juga fizikal ataupun dalam bentuk kata-kata nasihat yang sangat membimbing. Tak kenal maka tak cinta. Pepatah klasik yang mengingatkan kita untuk tidak menilai orang dari mata luaran sahaja. Seharusnya kita sentiasa belajar, mengenal dan memperbaiki diri. Datuk Raya merupakan seseorang yang amat prihatin dalam membantu sesiapa sahaja dalam semua aspek untuk membina perasaan nilai sahsiah diri mereka. Beliau banyak
menggalakkan saya untuk menceburi bidang-bidang barulah. Walaupun sebenarnya saya tidak tahu pun yang saya ini sebenarnya boleh membaca sajak. Saya pun tidak tahu saya sebenarnya boleh membaca puisi. Tetapi disebabkan galakan yang diberikan oleh beliau, kita dapat melakukan perkara itu, walaupun pada saya adalah satu benda yang bukan mudah. Okay? Dan saya percaya perkara ini Datuk bukan galakan saya seorang, tapi saya melihat kepada sesiapa saja yang beliau kenali, beliau sentiasa membuka peluang ataupun menggalakkan seseorang itu untuk memperkembangkan lagi bakat yang ada dalam diri masing-masing. Dia kalau bekerja, dia boleh buat dalam apa orang kata 3 in 1, 3 dalam 1. Itu misalnya memasak sambil melukis dan juga menjahit. Nah, saya juga sekarang sudah pandai menjahit hasil daripada didikan yang berbeda. Walaupun Datuk Raya Erom sibuk beramal kebajikan, beliau selalu meluangkan masa untuk keluarga tersayang. Bagi Datuk Raya, institusi keluarga adalah asas yang amat penting dalam sesebuah masyarakat yang bersatu padu, maju, sejahtera dan harmoni. Kekuatan sesebuah keluarga boleh melahirkan kestabilan politik serta pembangunan sebuah negara. As Sabahan, as Malaysian, we are lucky to have people like Datin Sri Raya. She is not selfish. She have everybody in her heart, and she like to help. She like to contribute to the society, and she really pity the poor. She is very wonderful. I wish him the very best of all. I wish her, the very best of all. Kali juga Datuk teruskan usaha untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan, kerana ini satu adalah usaha murni yang Datuk buat selama ini. Sekian Datuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun harapan kami supaya Datuk Haja dapat meneruskan kerjaya dan wawasan seperti apa yang diimpikan. Sebab Datuk dapat meneruskan apa yang telah Datuk buat, membantu anak-anak kebajikan yang kurang bernasib baik seperti dulu. Dan saya mendoakan Datuk Raya dengan keluarga sentiasa ceria bersama keluarga, sihat, dilimpahkan rezeki, dilindungi Allah. Dan saya berdoa semoga Datuk Haja sukses, terus sukses di dalam setiap apa yang Datuk impikan, dan semoga segalanya dipermudahkan untuk Datuk Haja. Today and the years to come, Allah bless you now and forever. Continue to share your love. Continue to share your charity. God bless you. Saya doakan semoga mereka akan kekal hingga ke jannah. And importantly, may you continue to contribute to the society, to everyone as a whole, because we all need you. And then we will also move together and then to make a better community, a better society. Dan kita doakan kita juga akan bersama-sama dalam kerja-kerja kebajikan ini demi anak bangsa, demi agama kita, demi kecemerlangan umat kita, supaya mereka tidak tertinggal jauh ke belakang, tapi kalaupun tidak ke depan, anak-anak yang kita bantu ini boleh bergerak seiring dengan insan-insan yang berjaya pada masa ini dan pada masa akan datang. Datuk Raya pernah menulis, harga hidup terletak kepada kemampuan kita untuk mewarnai kehidupan dengan baik. Itu tertakluk kepada waktu yang ditetapkan untuk kita untuk hidup. Oleh itu, bersihkan jiwa. Jangan selalu berangan-angan. Beramallah selalu. Carilah kebahagiaan walau di mana jua.
Yang penting ada keyakinan untuk berjaya. Yakinlah kemenangan di hari esok adalah hasil jerih perih yang tidak pernah kenal jemu untuk berjuang. Di perjalanan ini, terus beramal, terus berjuang, terus berbakti. Datuk Raya Erom.